Assalamualaikum anak-anak, bertemu kita dalam PDPR Jawi tahun 4 minggu yang kedua. Baiklah, tajuk kita hari ini ialah tanda baca, fokusnya kepada tanda nokta. Hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, membaca fungsi tanda nokta dengan betul. Yang kedua, menyebutkan semula fungsi tanda nokta dengan betul. Yang ketiga, membaca ayat yang mengandungi tanda nokta dengan intonasi yang betul. Baiklah, fungsi tanda baca nokta ada 3. Yang pertama sebagai tanda berhenti. Yang kedua sebagai tanda singkatan nama. Yang ketiga sebagai tanda selepas setiap senarai nombor. Kita ulang. Fungsi tanda baca nokta. Yang pertama sebagai tanda berhenti. Yang kedua sebagai tanda singkatan nama. Yang ketiga sebagai tanda selepas setiap senarai nombor. Baiklah, kita pergi kepada fungsi yang pertama. Tanda nokta sebagai tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Ustazah ulang. Tanda nokta sebagai tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Kata kuncinya ialah pada akhir setiap ayat yang sempurna. Kita lihat kepada contoh yang pertama. Bapa saya seorang guru. Bapa saya seorang guru. Tanda nokta diletakkan di akhir sekali, iaitu selepas perkataan guru. Yang kedua, marilah kita pergi bersama-sama. Marilah kita pergi bersama-sama. Tanda nokta di akhir sekali, iaitu selepas perkataan bersama-sama. Jadi fungsinya ialah memberhentikan ayat. Pada akhir setiap ayat yang sempurna. Apa itu ayat yang sempurna? Ialah ayat yang lengkap. Okey, fungsi yang kedua. Tanda nokta sebagai tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Ustazah ulang. Tanda nokta fungsinya sebagai tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Okey, baiklah. Kata kuncinya ialah singkatan, jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Baiklah, kita lihat kepada contohnya. Yang pertama, pengkalan TLDM terletak di Lumut Perak. Pengkalan TLDM terletak di Lumut Perak. Baiklah, tadi Ustazah kata kunci dia singkatan. Singkatan pada ayat yang pertama ni ialah TLDM, iaitu mewakili kepada nama jabatan. Okey, T iaitu tentera, L lam iaitu laut, D dal iaitu darat, M iaitu Malaysia, mim. Okey, baiklah. Kalau dia singkatan bahasa Melayu, kita ambil huruf di awalnya saja, di pangkalnya saja. Tentera huruf ta, laut huruf lam, darat huruf dal dan Malaysia huruf mim. Okey, dan jangan lupa ya, tanda nokta di akhir setiap ayat yang sempurna. Okey, ayat yang kedua. Abang bekerja di MITC Melaka. Abang bekerja di MITC Melaka.
Singkatannya ialah MITC. Okay, MITC mewakili Melaka International Trade Center. Okay, Ustazah, kenapa yang ni kita eja pula? Okay, MITC ialah bahasa Inggeris. Namanya dalam bahasa Inggeris. Jadi, kalau dia singkatan bahasa Inggeris, kita perlulah eja huruf pangkal tersebut. Okay, huruf M ejanya Ain, Ya, Mim. Huruf I, Alif, Ya. Huruf T, Ta, Ya. Dan huruf C, Sin, Ya. Senang saja. Okay, jadi tanda nokta diletakkan selepas setiap huruf tersebut. Iaitu huruf M, Ain, Ya, Mim. Selepas Ain, Ya, Mim baru letak tanda nokta. Okay, sama juga tanda nokta di akhir setiap ayat yang sempurna. Okay, seterusnya, fungsi yang ketiga, tanda nokta sebagai tanda selepas setiap senarai nombor. Ustazah ulang, tanda nokta sebagai tanda selepas setiap senarai nombor. Baiklah, kita tengok contoh. Kereta keluaran syarikat Proton seperti tanda nokta bertindih 1. Saga, 2. Wira, 3. Wajah dan 4. Perdana. Jadi tanda nokta diletakkan selepas senarai nombor. Okey, faham tak semua? Okey, jadi fungsinya ada 3 tanda nokta ni. Yang pertama untuk berhenti, iaitu di akhir setiap ayat yang sempurna. Yang kedua, singkatan. Yang ketiga, selepas senarai nombor. Okey, baiklah. Seterusnya kita baca ayat yang mengandungi tanda nokta di akhir yang mengandungi tanda nokta dalam ayat tersebut. Okey, awak boleh lihat dalam buku teks awak, juga pada muka surat 8, buku teks JAKIM Jawi tahun 4, ya. Okey, kita baca sama-sama. Alif. Kasih ibu membawa ke syurga. Kasih ibu membawa ke syurga. Tanda nokta di akhir ayatnya. Yang kedua, ilmu itu pelita hidup. Ilmu itu pelita hidup. Yang ketiga, berkata benar amalan mulia. Berkata benar amalan mulia. Yang keempat, kita hendaklah bersikap amanah, jujur dan ikhlas. Kita hendaklah bersikap amanah, jujur dan ikhlas. Yang kelima, ibu membeli sayur bayam, kobis dan sawi. Ibu membeli sayur bayam, kobis dan sawi. Yang terakhir, saya tinggal bersama-sama dengan ayah, ibu dan adik. Saya tinggal bersama-sama dengan ayah, ibu dan adik. Okey, baiklah. Jadi, Ustazah harap yang pertama tadi awak dapat sebut semula fungsi tanda nokta. Awak dapat bacakan semula contoh-contoh ayat dia, dan juga yang ketiga awak dapat bacakan semula ayat yang mengandungi tanda nokta dengan intonasi yang betul. Terima kasih. Assalamualaikum.